Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Ma agna anhuma luhu wa ma kasab. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Sayasla naran zatal lahab. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Wa mraatuhu hammalatal hatab. Dan juga isterinya perempuan yang sebagai pemunggah kayu api. Fi jidiha hablum mim masad. Dan di lehernya ada sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Suratul Lahab, nyalaan api, surah yang ke 111, mengandungi 5 ayat pada juzuk yang ke-30. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kitab kita, iaitu kitab Zadul Muta'alim. Terlebih dahulu saya menjawab soalan berkenaan dengan 15 Ramadan. 15 Ramadan berlaku, ada orang kata berlaku dukhan, ada orang kata berlaku satu suara yang aneh. Jadi ana pun taklim, tetapi kita buat rujukan. Akhirnya kita menemui bahawa hadis yang dimaksudkan itu sanadnya dicurigai. Maknanya hadis itu tidak diletakkan sahih oleh kalangan ulama. Dan ada juga yang mengatakan hadis ini palsu. Sebab perawinya itu ada yang tidak siqah. Nah, itu panjanglah kalau nak bicara tentang masalah hadis. Tapi nak ceritanya hadis itu setengah pandangan meletakkan hadis itu palsu. Setengah pandangan lagi mengatakan hadis itu tidak sahih. Walaupun tak sebut apa-apa tapi dia kata tak sahih. Jadi makna katanya tak payahlah kita nak sebar-sebarkan. Dia beginilah. Satu-satu perkara yang kita dapat, kita cek dulu kebenarannya. Kalau apa yang kita dapat tu berada di tengah-tengah, maknanya mungkin benar, mungkin tak benar, tak payah share lagi. Untuk makluman kita saja tak apa dah. Tapi tak payah pergi share kat orang.
Sampailah kita kalau kita rajin, kita buat kajian ke ataupun kita tanya golongan alim ulama dan sebagainya sehingga dibuktikan bahawa ianya benar. Barulah kita share. Tapi ulama tapis gak lagi, walaupun benar tapi tengok dulu bermanfaat ataupun tidak. Kata ulama, kalau benar dan bermanfaat barulah kita kongsikan pada orang lain. Tapi kalau benar je tapi tak ada manfaat, tak usah juga. Jadi samalah dalam masalah ni. Kemudian ada yang kata 15 Ramadan tahun ni itu berlaku dukhon. Ini bercanggah dengan pandangan-pandangan ulama-ulama hadis dalam bab rentetan peristiwa kiamat, hampirnya kiamat ataupun peristiwa akhir zaman. Kerana dukhon itu antara peristiwa yang hujung sekali. Makna kata ulama berdasarkan kajian mereka terhadap hadis-hadis, kalau dah berlaku dukhon, maknanya tak lama dah, sikit lagi kiamat dah. Jadi dukhon tu lambat lagi. Kerana kebanyakan ulama berpegang bahawa sebelum dukhon akan muncul Dajjal dulu. Jadi kalau nak terus kata 15 Ramadan ni dukhon dah Dajjal, maknanya bukan kita minta Dajjal tak, tapi maknanya tak kena daripada ilmu rentetan susunan yang telah disusun berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang ceritanya, benda-benda macam ni tak payahlah kita nak sibukkan sangat. Yang kita nak sibukkan ialah diri kita, amal kita takat mana, kan, dosa-dosa kita, amalan ibadat yang kita tertangguh, qada-qada solat dan sebagainya, yang tu kita utamakan. Lepas tu kita ikut pesanan-pesanan Nabi sudahlah. Nabi kata amalkan baca suratul kahfi. Yang penting kita buat yang tu dulu. Baca suratul kahfi, hafal dia. Nabi kata kamu lancar membaca suratul kahfi seperti kamu lancar bacanya Fatihah. Maknanya jadi macam ayat biasa dah pada bibir kita. Buat yang tu dulu. InsyaAllah. Lepas tu kita belajar ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan sebagainya. Dengan ilmu-ilmu ni insyaAllah, kalau ikhlas pengajian kita, Allah akan memberikan bantuan dari sebab ilmu itu untuk membimbing kita kepada jalan yang benar. Maka bila datangnya Dajjal ke atau dukhon ke atau apa saja huru-hara hari kiamat, maka insya-Allah kita tetap berada di jalan yang lurus, kita tetap berada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita tidak terpesong insya-Allah. Tu. Jadi itu soalan, moga-moga menjawablah kepada yang bertanya. Okey. Kemudian soalan seterusnya, apa ni? Ada orang tanya dia budak TikTok. TikTok pula. Kemudian dia tayang aurat dia lah. Lepas tu dia dah berubah, dia jadi baik. Tapi masa dia jahat dulu, dia ada buat tatu. Jadi bila dia dah baik ni, macam mana dengan tatu dia tu? Okey, baik. Tengok tika mana. Kalau tika semayang, ulama jawab, kalau tatu tu duduk pada tempat anggota wuduk, maka wuduknya tak sah. Jadi kena buang tatu. Dan buang tatu ni hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Melainkan kalau berlaku mudarat pada diri. Maknanya kalau buang juga mati dia. Jadi yang tu barulah kepada darurah, maknanya lebih utamakan nyawa. Tapi kalau tak ada hal-hal lain tidak memudaratkan diri, wajib. Di sini dia kata nak hilang tatu tu kena ribu-ribu kos. Kumpul duit lah. Masa buat pandai sangat. Nak. Kata, ajar saya. Aku nak ubah tak tahulah. Tapi masa nak buat tu pun kan pakai duit. Dan masa nak buang pakai duit jugalah. Ribu-ribu kita kumpul lah. Buat simpanan. Kan? Tangguhlah benda-benda lain ni, benda lain dulu, terpaksa korban lah demi Allah Ta'ala. Kerana agama Allah, korban lah. Tak payah beli lah benda-benda lain. Simpan duit sampai cukup duit untuk nak buang tatu tu. Lepas tu buang. Jadi tatu tu wajib dibuang. Melainkan macam tadi kita sebut, mendatangkan mudarat pada diri. Contohnya mudarat pada diri kena.
Nah, tatu dia duduk kat muka. Kalau buang, habis sobek-sobek muka apa semua. Jadi cedera teruk apa sebagainya. Yang itu dimaaf. Sebab menjadi merosakkan diri pula. Memudaratkan diri. Jadi tapi kalau di tempat yang contoh di peha dan sebagainya, yang tu boleh sebab daging tebal. Jadi tak ada mudarat selalunya. Lagipun kalau contoh tatu jenis kecil dan sebagainya, boleh dibuang. Dan hukumnya adalah wajib. Bukannya mesti. Yang ulama kata tak wajib buang tu orang mati. Mayat. Mayat ada tatu. Kita tak wajib buang tatu pada mayat tu sebab menyiksa mayat. Ada pun orang hidup, dia kena buang dululah, wajib kena buang. Selalunya kadang-kadang setengah tu kadang-kadang dia siap, dia potong kulit belah lain yang tebal, dia tampal balik kat tempat yang ada tatu tu. Jadi tak nampak. Tapi kalau tak boleh nak buang juga, maknanya ada mudarat dan sebagainya, tetap ulama kata kena tutup. Tutuplah maknanya pakai pakaian labuh ke apa, ke lengan panjang ke apa, nak tutup tatu tu supaya tak nampak. Kerana kalau orang nampak boleh menimbulkan fitnah. Jadi fitnah ni jangan buka. Walaupun kita jalan betul dah, kita taubat dah, ni tatu cerita lama, cerita dulu. Tapi jangan kita buka pintu fitnah. Membuka ruang untuk orang fitnah kita. Maka kena tutup lah. Lain akan juga. Itu dimaaf. Ini saja tayang nak tunjuk kat orang. Kan? Sambil takbir tu penuh ni. Tatu naga sini. Orang kata, dulu gangster dia ni. Nampak? Tak payah. Itu nak tunjuk kat orang. Kan kita dah taubat. Buat betul-betul. Baik. Dah soalan ke berapa dah tu? 2. Soalan 3. Soalan 3. Mana dia? Sekejap Tanya mimpi pula ni. Kena tanya orang lain. Tanya mimpi. Mimpi ular lah apalah. Mana lagi? Mana Burhan? Ni Burhan. Mana soalan? Dia Burhan? Kat mana belum baca lagi? Yang anda belum jawab? 15 Ramadan ni dah. Lepas tu majlis ilmu. Majlis indra hukum akal. Itu dah jawab. Majlis ilmu. Mana ni? Yang atas ni. Walaupun majlis ilmu online, kita tetap kena jaga aurat seperti mana kita berhadapan dengan tok guru kita. Bagaimana pula dengan berdoa sekali dan aminkan doa itu melalui majlis ilmu online? Ada hukum dan dapat pahala tak? Ya. Sama lah. Dalam TV tu ustaz tu doa, lepas tu kita aminkan doa. Boleh? Tak ada masalah. Sama juga macam azan. Azan kat radio, lepas tu kita jawab azan. Boleh? Cumanya yang paling afdal yang real lah. Macam rakaman radio juga. Dalam dia rakaman bukan live. DJ tu bagi salam. Assalamualaikum. Kita kat sini, Assalamualaikum tu 2 tahun lepas. Rakaman. Baru tahun ni kita dengar. Kita pun jawab Waalaikumsalam. Boleh? Dan boleh pahala. Cuma kata ulama' kalau yang rakaman itu, kalau orang memberi salam tak wajib jawab. Sunat jawab. Tapi kalau yang live ni orang bagi salam, yang real lah, yang real ni orang bagi salam, wajib kena jawab. Habis jadi yang ni dia kata ni doa. Jadi doa dalam majlis ilmu boleh kita aminkan. Ustaz tu dalam TV ke dalam mana ke, dia baca doa, kita kat luar ni amin. Walaupun ianya rakaman. Ataupun kita dah play sampai habis, kita rewind balik, play lagi sekali doa tu, kita amin lagi. Boleh 18 kali tak apa. Cuma tak ada kerja. Kan? Tapi boleh, tak ada masalah. Dan boleh pahala insya-Allah. Dan pahala-pahala ni kurniaan Allah. Allah nak bagi, Allah bagi. Kalau tengok pada niat hati kita ikhlas sungguh berdoa, insya-Allah lah. Benda baik kan? Bukan benda tak baik. Okey, selesai 3 soalan. Dan ada soalan yang belum dijawab itu nanti kita akan tangguhkan dia pada kuliah kita yang lain lah, yang akan datang. Kita masuk kitab. Jadi hari ni tak ada pelajaran bahasa Arab, kita tangguh dulu. Belum lagi. Kita terus ke kitab. Muka surat yang ke-6. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab. Bahagian-bahagian hukum adat. Bahagian-bahagian hukum adat itu 4. Okey, hukum kita dah belajar dah sebelum ni, hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Hukum akal kita dah
bicara dah hukum akal tu terbahagi pada berapa? Hukum akal 3. Kena dapat betul-betul ni, kan? Confident nak jadi ustaz. 3 perkara, iaitu wajib, mustahil dan harus. Kemudian hukum syarak terbahagi kepada 5, iaitu wajib, sunat, harus, makruh, haram. Okey, baik. Kemudian hukum adat pula. Hukum adat pecah pada 4. Tapi dia tak ada wajib, mustahil, harus semua tu. Cuma ni dia cerita gini. Pertama, menetapkan pertambatan ada sesuatu perkara dengan ada sesuatu perkara yang lain. Kita menetapkan pertambatan. Tambatan tu maksudnya kelaziman. Adanya dia, adanya itu. Contohnya, adanya Ustaz Burhan, adanya Ustaz Syakir. Macam itulah pertambatan. Tu maksud pertambatan. Kelaziman. Seadanya sesuatu dengan adanya sesuatu. Seperti menetapkan ada kenyang dengan ada makan. Contoh dia buat sini, ada kenyang, maknanya ada makan. Yalah, dah dia kenyang, mestilah dia makan. Ada kenyang, ada makan. Itu dipanggil hukum adat. Bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, menetapkan pertambatan tiada suatu perkara dengan tiada suatu perkara yang lain. Tadi pertambatan ada dengan ada. Ada makan, ada kenyang. Yang kedua ni, tiada tambat dengan tiada. Maknanya tiada dengan tiada. Tadi ada dengan ada. Yang kedua, tiada dengan tiada. Apa dia? Seperti menetapkan tiada kenyang dengan tiada makan. Balik yang lawan balik yang tadilah. Tadi ada makan, ada kenyang. Yang kedua ni, tiada makan, tambatannya tiada kenyang. Dah tak makan, tak ada kenyang. Gitu. Atau tiada kenyang dengan tiada makan. Tak kenyang sebab apa? Sebab tak makan. Tambatan dia. Kelaziman dia. Dipanggil lazim. Ataupun bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga, menetapkan pertambatan ada sesuatu perkara dengan tiada satu perkara yang lain. Yang ni dia silang lain pula. Yang ni tambat ada dengan tiada. Tadi ada dengan ada. Yang kedua tiada dengan tiada. Yang ketiga ada ditambat dengan tiada. Ada dan tiada pula. Contoh macam mana? Seperti menetapkan ada lapar dengan tiada kenyang. Lapar tu ada dengan tiada kenyang. Ada lapar. Yalah, lapar ada. Bila lapar ada, maknanya kenyang. Kenyang tak ada. Ada lapar, tiada kenyang. Adanya lapar, tiadanya kenyang. Ni ada dengan tiada, tambatan dia. Keempat, menetapkan pertambatan tiada sesuatu perkara dengan ada sesuatu perkara yang lain. Jadi dia kata sini, menetapkan pertambatan tiada dengan ada. Tadi yang ketiga, ada dengan tiada. Ni terbalikkan dia je. Tiada dengan ada pula. Maknanya tambat tiada ditambat dengan ada. Tiada ada. Tadi ada tiada. Seperti, boleh faham? Pening lah. Okay. Seperti tiada lapar dengan ada makan. Tak ada lapar, tambatnya dengan ada. Ada mana? Ada makan. Sebab dia tak ada lapar sebab dah makan. Ada makan. Lapar tak ada. Tiada lapar, ada makan. Jadi kita refresh balik. Ingat balik daripada pertama. Pertama, ada dengan ada. Maknanya ada makan, ada kenyang. Yang kedua, tiada dengan tiada. Tiada makan, tiada kenyang. Yang ketiga, ada dengan tiada. Ada lapar, tiada kenyang. Atau boleh juga ada makan, tiada lapar. Sama tak? Ada makan, ada lapar tak? Tak ada lapar, dah ada makan. Ada lapar, ada makan, tiada lapar. Yang keempat, tiada dengan ada. Tiada kenyang. Tiada kenyang sini dia buat macam tu. Tiada lapar. Tiada lapar dengan sebab ada kenyang. Ada makan. Dengan nanah pun penting. Boleh faham? Jadi ada makan, ada kenyang. Tiada makan, tiada kenyang. Ada makan, tiada lapar. Tiada makan,
ada kenyang. Tiada makan, ada lapar. Hati-hati kan faham? Jadi itu dipanggil hukum adat. Tapi ni cerita bab makan. Kenapa Syekh buat contoh makan? Sebab orang kuat makan? Nampak? Senang nak faham. Jadi ada gak yang lain kalau kita nak buat contoh lain. Ada mengantuk sebab tiada tidur. Ada? Tiada mengantuk sebab ada tidur. Contoh. Ataupun ada tenaga. Jadi ada tiada tu duduk main selalu. Ada panas kerana ada api. Contoh kalau kita nak buat contoh api. Ada panas, ada api. Tiada panas, tiada api. Ada api, tiada apa? Tiada sejuk. Nampak? Lawakan balik je. Tiada, tadi ada api. Tiada api, tiada api, ada apa? Api tak ada, jadi yang ada apa? Ada sejuk lah. Ada api tak ada, sejuk lah dia. Saja nak pusing. Faham? Jadi itu maksudnya tambatan. Jadi maknanya lazim kelaziman dalam kehidupan dunia ni begitulah. Semua Allah buat ni dalam bentuk adat kepada kita. Maknanya ada elektrik, ada lampu. Tak ada elektrik, tak ada lampu. Jadi semuanya dengan adat. Kan? Semuanya dengan adat. Ada pisau, ada motong. Tak ada pisau, tak ada motong. Jadi semua dengan adat. Semuanya dengan adat. Ada manis. Jadi penting juga hukum adat ni. Mula-mula Ana mengaji dulu, kita tak nampak juga tang mana nak guna hukum adat ni untuk apa. Rupanya untuk kehidupan. Kalau adat ni tak ada, contohnya manis tu Allah tak tetapkan. Kadang-kadang manis, kadang-kadang masin. Dan macam mana kita nak buat air? Hari ni gula manis. Kita pun buh gula. Okey, sedap lah minum. Esok kita ambil gula yang sama bubuh. Tengok-tengok tukar dah. Semalam manis, hari ni masin. Sifat gula bertukar. Dan macam mana kita nak buat air? Jenuh nak kena test dulu tiap-tiap kali. Kan? Jadi tak payah. Allah buat dah gula memang manis. Maknanya Allah dah tetapkan hukum pada dia. Ada manis, ada gula. Tak ada manis, tak ada gula. Ada. Jadi itulah namanya adat. Okey? Faham yang tu dulu. Clear dah setakat ni. Yang tu faham dulu. Okey, baru kita pergi kat perenggan seterusnya. Dia kata, adalah sekalian bahagian-bahagian yang empat itu, keempat-empat atas tadi tu, mungkin menyalahi. Maksud mungkin menyalahi, boleh tidak ikut adat. Boleh kadang-kadang berlaku tidak ikut adat. Tidak ikut adat tu maksudnya mencari adat. Empat ni biasa. Tapi kadang-kadang boleh tak jadi macam empat ni. 1 dalam 1000 lah. Contoh kita ambil tadi. Ada makan, sepatutnya ada kenyang. Tapi kadang-kadang Allah boleh buat ada makan, tak ada kenyang. Allah boleh buat. Patut kalau adat kata, kalau orang tu makan, kenyang lah. Tapi Allah boleh mencari adat, dia ni makan tapi tak kenyang-kenyang. Selalunya yang kena mencari adat ni, geng-geng wali ya. Jadi orang ni makan tapi tak kenyang-kenyang, wali lah tu. Wali dia. Wali makan. Makan je tahu dia. Nak sampai tak kenyang-kenyang makan dia. Allah boleh buat. Allah boleh buat juga tadi ada makan, patutnya ada kenyang. Tapi Allah buat ada makan, tak ada kenyang. Allah boleh buat juga tak ada makan, ada kenyang. Allah boleh buat. Kalau ikut adat, tak ada makan, mesti tambatan dia apa? Tak ada kenyang sebab tak makan, tak kenyang lah. Tapi Allah boleh buat tak ada makan, tapi kenyang. Allah boleh buat. Itu yang disebut sebagai kadang-kadang ianya mungkin menyalahi. Maknanya kadang-kadang ianya boleh berlaku mencari adat dengan sebab kekuasaan Allah. Jadi maknanya yang menetapkan ada makan ada kenyang pun Allah juga. Dan yang menetapkan ada makan tak kenyang pun Allah juga. Cumanya Allah buat dalam bentuk kelaziman. Kenapa Allah buat dalam bentuk kelaziman? Fungsinya untuk memudahkan. Memudahkan apa? Memudahkan kita semualah. Sebab tu Allah buat lazim. Macam contoh gula tadi. Allah buat lazim gula tu manis. Itu lazim dah. Tapi Allah boleh buat tak gula tak manis? Boleh tak Allah buat? Gula tapi tak manis?
Boleh, Allah boleh buat. Kan? Contoh macam kita demam semua teruk sangat. Masuk gula pun tak terasa sangat manis dia. Dia rasa payau gitu. Kan? Allah, jadi itu kuasa Allah. Padahal patutnya adat kata gula tu manis. Tapi Allah buat gula tak manis. Allah boleh buat. Tapi benda tu jarang-jarang berlaku. Tapi adat kebiasaannya, gula tu manis. Kenapa Allah buat adat kebiasaan tu gula tu manis? Untuk memudahkan kita hidup di atas muka bumi ni lah. Macam anda sebut tadi lah. Kalau Allah buat gula ni kejap manis, kejap tak manis, tak payah ke kita? Payahlah kita nak buat air, nak buat masak apa semua. Jadi Allah buat memang adat dia dah begitu dah. Gula manis, gula tu sifatnya manis. Allah buat adat dia begitu dah. Tapi jangan kita pegang wajib gula tu mesti manis. Sebab manisnya gula itu atas kekuasaan Allah. Cuma ianya sebagai adat pada gula sahaja. Boleh faham? Sama juga. Jangan kita pegang wajib makan mesti wajib kenyang. Dah. Nah, itu adat saja Allah buat. Siapa makan, adatnya kenyang. Tapi Allah boleh buat ada makan tapi tidak kenyang. Allah boleh buat. Sebab semuanya tertakluk di bawah kekuasaan Allah. Jadi, nampak tak fungsi hukum adat ni? Untuk apa? Penting tak penting hukum adat ni? Nampak tak? Kalau tak nampak lagi, maknanya belum faham. Nak biar nampak kenapa wujudnya hukum adat. Ini bukan serpihan. Ini bukan alah saja-saja mengaji. Bukan. Tapi ianya ada kaitan dengan apa yang kita nak belajar seterusnya. Jadi kalau peringkat awal ni dia gagal, dia tak faham, dia akan lebih susah untuk faham yang akan datang. Sebab tu tak faham, kita tanya betul-betul. Sampai jelas kefahaman kita. Maka mungkin ada makan tetapi tiada kenyang. Contohnya mungkin tadi. Allah boleh buat ada makan tapi dengan tidak kenyang. Allah boleh buat. Itu dipanggil mencari adat. Sebab sepatutnya adatnya, adat kebiasaannya, makan kenyang lah. Tapi Allah boleh buat sebaliknya. Dan mungkin tiada makan tetapi ada kenyang. Tengok, Allah boleh buat makan tak ada, tapi Allah boleh buat bagi kenyang. Lepas tu tak payah pelik lah. Dengan kata akhir zaman nanti waktu kemarau, nanti akan berlaku tahun-tahun yang kemarau. Tak ada makanan, binatang-binatang peliharaan semua mati, apa semua, tumbuh-tumbuhan semua layu mati sebab kering, tak ada air. Jadi orang tanya, sahabat tanya Nabi, habis tu masa tu apa makanan kami kalau kami hidup di zaman tu? Nabi kata zikrullah, zikir pada Allah. Nah, orang yang mengaji dia yakin, dia yakin dengan zikir tadi dia boleh kenyang. Sebab ni dia belajar hukum adat. Ni penting hukum adat. Nampak? Tapi kalau orang tak mengaji, duk sibuk dengan TikTok, duk sibuk dengan Gegar Vaganza, duk sibuk tengok drama, sampai langsung tak buka kitab-kitab agama, mengaji kuliah pun tidak, dia nak nampak tak benda ni? Dia akan keluar persoalan, kalau jadilah macam tu Ustaz, macam mana kami nak makan? Kalau dengan zikir boleh kenyang ke? Dia tanya. Sebab apa? Sebab dia berpegang yang mengenyangkan makanan. Kita berpegang yang kenyangkan kita siapa? Allah. Adat saja. Makanan tu sebagai adat saja mengenyangkan kita. Hakikat bukan dia mengenyangkan kita. Hakikat yang mengenyangkan Allah. Itu fungsi hukum adat untuk kita pelajari. Boleh faham? Okay. Kerana adalah hukum adat itu terhenti di atas perkara-perkara yang berulang-ulang. Kerana hukum adat ni dia terjadi dengan sebab perkara yang berulang-ulang. Kajian. Yang kita belajar, sebenarnya hukum adat ni lah ilmu sains. Dalam bahasa agamanya panggil hukum adat. Tu yang mengaji sains tu, dia buat kajian. Kalau carbon dioxide campur oksigen ni jadi apa. Dia buat tu berulang-ulang, eksperimen untuk nak cari keputusan. Bila dapat keputusan, itulah adat dia. Tu dia dipanggil adat. Macam dia kaji tentang asid sulfurik, kan? Asid ni nak guna untuk apa? Dititihkan atas kain, habis koyak kain. Jadi dia menghukumkan, asid ini hukumnya, adatnya meleburkan. Ataupun bukan panggil lebur, panggil apa? Melecur, bukan lecur. Dia kena kain, koyak kain. Asid lah, mengasidkan. Mengakis. Allah. Ni hebat ni. Nak kita ngaji kitab pun tak boleh nak. Tu mengakis. Jadi mengakis. Jadi kita menghukumkan asid itu mengakis sebab apa? Sebab telah diuji. Dia test banyak kali, dia test kat kain ni,
teh kat sini, tengok semua mengakis. Okey, maka hukumkan asid itu mengakis. Itu hukum adat tu. Bahasa moden dipanggil ilmu sains. Siapa kata ilmu sains dengan ilmu agama tidak, apa orang cakap, ilmu yang berpisah? Mana dia berpisah? Barat ataupun pemikiran kita yang memisahkan sains dengan agama. Sedangkan sains dan agama itu bersekali. Datangnya juga daripada Al-Quran. Sumber yang sama. Kan? Ni kita belajar ni. Siapa orang kata orang ngaji pondok tak mengaji ilmu sains? Ni ilmu sains yang kita mengaji ni, ilmu adat ni. Hukum adat ni. Kan? Baik. Kerana adalah hukum adat itu terhenti di atas perkara-perkara yang berulang-ulang, iaitu perkara yang telah biasa berlaku sekali lepas sekali. Kerana perkara itu berulang-ulang dan akhirnya jadi biasa, maka kebiasaan itu ditetapkan hukum. Contoh, first time kita tengok awan mendung, kita tak tahu awan mendung ni kenapa jadi mendung, gelap. Mungkinlah masa tu first time. Tapi kalau dah hari-hari kita duk tengok awan mendung, lepas mendung hujan turun, maka bila nampak mendung je kita akan sangka apa? Walaupun kita tak tahu lagi hujan turun ke tak, tapi kita akan kata, tengok awan mendung, kita akan kata nak hujan lah ni. Adakah dikira orang cakap apa syirik? Pandai-pandai nak tentukan lepas ni jadi apa? Bukan tentukan, tapi adat. Bila tengok awan tu mendung, adatnya hujan nak turun. Kenapa? Sebab perkara tu sudah biasa berlaku, berulang-ulang. Itu dipanggil hukum adat. Tu cerita dia. Budak tu malas mengaji, kita pun nak tengok dia malas mengaji. Kita pun kata, tengok gaya gagal exam ni. Pun dia kata, hang pandai-pandai macam Tok Bomoh nak menentukan dia gagal tak gagal. Mana tahu lagi dia gagal tak gagal. Memang kita tak tahu, tapi adatnya, adat orang yang malas mengaji, maka hasilnya gagal peperiksaan. Adatnya begitu. Tapi berbalik pada hukum hakikatnya, Allah boleh buat tak orang yang malas mengaji tapi lulus ujian exam dia? Allah boleh buat. Orang yang rajin mengaji tapi Allah buat gagal exam dia, Allah boleh buat? Allah boleh buat. Cuma yang nak dibicarakan di sini ialah adat. Boleh? Saja anak ulas panjang sikit sebab nak bagi faham hukum adat tu betul-betul. Bila kita dah faham, dah habis dah kat sini, bila kita dah faham hukum adat ni, pastikan kita boleh membezakan apa dia hukum adat, hukum syarak dan hukum akal. Biar nampak hukum akal nak guna tang mana, hukum syarak nak guna tang mana, hukum adat nak guna tang mana. Bila kita tahu nak guna tang mana, bila datang satu masalah atau ujian, kita tahu nak guna senjata yang mana. Ada? Contoh, kita ada pistol, kita ada bazooka, dan satu lagi kita ada bom tangan. Tiga-tiga ni senjatanya berbeza. Kan? Tiga-tiga ni bukan. Betulkan balik. Pertama kita ada pistol, kedua kita ada sniper. Tahu kan sniper kan? Geng CS Counter Strike mesti tahu. Sniper, yang tiga kita ada bom tangan. Tiga-tiga ni senjatanya berbeza. Kenapa berbeza? Kerana mengikut keadaan musuh yang datang. Kalau musuh tu kita tengah jalan kat lorong, tersempak di depan-depan, nak pakai apa? Pakai sniper. Nak teropong, mana tak nampak. Dah dia dekat sangat. Nampak lubang hidung. Ni ke apa ni? Macam gua. Dia pakai sniper, bodoh lah. Ataupun dia pakai bom tangan. Dengan dia mati situ. Jadi pakai pistol lah sebab jarak dekat. Kemudian satu situasi musuh tu jauh. Pakai pistol memang tak kena lah. Habis peluru tak kena. Sebab jauh. Masa tu nak pakai benda? Sniper. Nampak? Berhadapan dengan musuh yang besar. Contoh kereta kebal. Pakai pistol tak hancur benda. Kereta kebal tu siap macam ni driver dia. Tembaklah lagi. Dia tak kisah. Dan dia kereta kebal. Pakai sniper tak jadi apa kak. Habis nak pakainya? Pakai bom. Jadi lain senjata, lain keadaan dia, kegunaan pada keadaan dia. Sama juga. Tiga hukum ni ibarat senjata tadilah. Maka ikut pada keadaan yang datang. Keadaan yang datang tadi kita nak pakai apa? Nak pakai hukum akal, atau hukum syarak, atau hukum adat. Boleh Tak apa, telaah balik dulu yang dalam
dalam telefon tu pun samalah, telaah, bagi faham dulu, tak faham tanya soalan. Nanti insya-Allah kalau akan datang anda akan buat persoalan. Kita akan tanya, kalau kes macam ni pakai hukum mana? Kes macam ni pakai hukum mana? Kalau jawapannya betul, maknanya dia dah faham dah tiga-tiga hukum ni nak guna tang mana. Boleh faham? Okey. Cuba ulang kaji balik, cek balik nota yang kalian salin tu, tengok balik. Tak faham, tanya tang mana tak faham. Nanti kita akan sambung kuliah seterusnya, bahagian-bahagian hukum wad'i. Hukum wad'i ni dia adalah pecahan daripada hukum syarak. Jadi tiga-tiga hukum dah habis, kemudian dia nak pecahkan sikit lagi yang lebih dalam sikitlah. Nanti kita akan belajar hukum wad'i. Jadi itulah soalan dah jawab, buku pun dah baca. Cuma Lughatul Arabiah kita hari ni tak ada. Terhenti sampai hari itulah sekali apa? Wa qaryati benda tu kan? Wa wilayati, negeri kan? Negara negeri. Latih yang tu dululah. Pagi-pagi nak cubalah praktikkan dekat dalam WhatsApp pun tak apa. Bagi salam, lepas tu sabahul khair, sabahun nur. Latih-latih kita bercakap Arab. Nanti lama-lama nanti dah banyak perkataan dia, semua benda kita cakap dengan bahasa Arab insya-Allah. Jadi sekadar tu pada sekadar tu pada malam ni, dan itulah yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. La ilaha illallahul halimul azim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ya kashifal gham wa ya farijal ham wa ya man li ibadihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i wal waba'i wan niqam, idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Allah ya rabbal alamin. Kullu bala'in wa waba'in wa hammin wa dhiqin wa shiddatin wa niqmatin wa fitnatin ma zahara minha wa ma batan, tahassana bidzil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Isrif annal bala'a wal waba'a wa sayyi'il asqam. Allahumma la tahrimna ma indaka bi syarri ma indana. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.